Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, temannya marilah kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnianya dan limpahannya ke atas kita. Jadi kita sampai hari ini masih lagi boleh terus hidup di atas muka bumi dalam sebagai seorang Muslim dan mukmin, insya-Allah. Baik, kita sambung berkenaan dengan kisah-kisah ghaib pada muka surat 302. Muka surat 302 masih lagi pada kisah Al-Mahdi ya. Belum habis lagi sikit pada tajuk, pada ibrah pengajaran, fawaid, faedah dan hukum daripada hadis ni nombor 6, muka surat 302. Kata Syekh di sini rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dalam hadis di atas dalil yang menunjukkan bahawa anak cucu Ahlul Bait menyebar, maksudnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, maksudnya mereka ada di setiap zaman. Setiap zaman sampailah pada hari kiamat. Keturunan Nabi SAW tu masih wujud. Ya, anak cucu Rasulullah SAW daripada keturunan Fatimah khususnya masih abadi hingga tiba hari kiamat. Dia masih ada di setiap masa. Dia keturunan daripada anak cucu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sampai hari ini ada, kan? Jadi maknanya mungkin mereka yang claim, yang diklaim daripada ini adalah keturunan Rasulullah SAW, maka mereka lah. Tetapi maknanya kalau mereka orang yang bertakwa, maka mereka yang baik lah, yang terbaik lah. Kalau mereka tidak bertakwa, maka mereka macam orang lain, ahli maksiat dan sebagainya, ya. Tetapi dari sudut keturunan, mereka berketurunan yang mulia, iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang hari ni kita tengok yang nama Sayyid, nama apa, Sayyid, kan, Syed ke apa kan, maka itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada sebelah Al-Hasan ataupun sebelah Al-Husain. Okey. Tapi yang pastinya bahawa sebelah keturunan Al-Hasan bin Ali, yakni anak dan Fatimah radhiyallahu anha, daripada situlah akan lahirnya Al-Mahdi di akhir zaman. Yang mana tak tahu dia ni sama ada dia tanda yang ke-10 ke, tanda yang ke-berapa ke, tapi maknanya yang pastinya dia akan keluarlah, dia akan keluar. Ulama tak pasti dia ni tanda yang ke-berapa zahirnya dia, tapi dia akan zahirlah. Mana dia ketika dia lahir orang tak tahu pun bahawa dia Al-Mahdi yang dinanti. Sebab Al-Mahdi ni gelaran dia, nama dia Muhammad bin Abdullah. Ya. Adapun Al-Mahdi adalah gelaran dia saja. Baik, jadi anak cucu Rasulullah SAW dari keturunan Fatimah biasa khususnya masih abadi hingga tiba hari kiamat. Dia masih ada di setiap masa. Yang mana keturunan dia tu masih ada di setiap zaman. Itu yang pertamanya. Yang ketujuhnya, hak setiap Muslim untuk merasa bangga dengan Al-Mahdi. Jadi mana hak kita ni mana Muslim, dan kita berasa bangga dengan akan zahirnya Al-Mahdi di akhir zaman nanti. Dan kita pun dah berada di akhir zaman. Cumanya kita tak tahu bila tarikh dia akan zahir ataupun terbit dan menzahirkan diri dia. Jadi ketika umur 40 tahun baru dia menzahirkan diri dia. Kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga dengannya kerana dia datang daripada keluarga beliau dan di tengah-tengah umat beliau. Dalam hadis disebutkan, inna min ahli baiti al-aqna al-ajla mananya ajla al-jabhah, maksudnya sungguhnya daripada keluarga seorang berhidung mancung dan berdahi luas. Hidung mancung dan dahi dia luas. Kan? Kita dah baca hadis-hadis berkenaan dengan sifat Al-Mahdi kan. Cumanya boleh cek lah di sini kalau nak tengok di antaranya dalam cerita dalam pejabat mufti wilayah kan, dia ada wilayah bayan linnas ni, cerita tentang sifat-sifat Al-Mahdi ni. Kalau tengok dalam bahasa kita lah. Kan? Itu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni. Okey,
Maknanya disebut tentang sifat Al-Mahdi ya. Ni. Okey, ni waktu keluar dia. Ini sifat kepribadian, ini sifat-sifat kepribadian Al-Imam Al-Mahdi, ya kan, menurut pejabat mufti wilayah Persekutuan. Okey, di antara sifat-sifat kepribadian Al-Imam Al-Mahdi adalah seperti berikut. Merupakan seorang anak Adam, keturunan Nabi SAW lah. Dahinya luas, hidungnya mancung, kedua-dua matanya bercelak, wajahnya bercahaya, seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Di bahagian bahunya ada tanda seperti yang terdapat pada Rasulullah SAW. Warna kulitnya adalah warna kulit orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Umurnya 40 tahun, maksud ketika dia zahir lah. Umur dia 40 tahun dan dalam sebagian riwayat 30 hingga 40 tahun lah. Jadi khilaf di sini kan. Dan akhlak beliau menyerupai akhlak Nabi SAW. Okay. Waktu keluar dia dalam fatwa ni, di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim disebut ni, dalam kitab Ibn Kathir rahimahullah. Dia kata Ibn Kathir, aku menyangka bahawa keluarnya Al-Mahdi berlaku ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam. Berasaskan sebuah hadis ni. Dan makna dia, Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam turun lalu berkata pemimpin mereka Al-Mahdi, marilah solat bersama kami. Lalu Isa berkata, tidak, sungguhnya sebagian kalian menjadi pemimpin dan sebagian yang lain. Kemuliaan Allah Ta'ala kepada umat ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sana ada beberapa pendapat lah tentang Al-Mahdi. Ini maklumat tambahan untuk kita lah kan. Nak tengok, cuba baca pejabat dalam pejabat mufti wilayah Persekutuan, Bayan Linnas siri yang ke-43. Imam Al-Mahdi di sisi Ahli Sunnah. Okey. Ini pendapat tentang Imam Al-Mahdi lah. Pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian pendapat kedua kan. Beberapa contoh individu yang pernah mendakwa mereka adalah Al-Mahdi. Ada orang mengaku Al-Mahdi, di antara dia Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, dia pernah mengaku jadi Imam Mahdi. Yang lahir pada tahun 259 Hijriah, meninggal pada tahun 322 Hijrah. Datuknya merupakan seorang Yahudi yang dinisbahkan kepada Majusi. Ini mengaku Al-Mahdi. Dia juga pengasas daulah kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah Fatimiyah. Kan? Ni Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Kan? Tengok. Dia mendakwa secara palsu lah daripada keturunan Rasulullah SAW. Bahkan mereka adalah pembesar Syiah Al-Rafidah Al-Qaramitah Al-Batiniyah yang memusuhi agama Islam, yang berselindung di sebalik penisbahan pada keluarga Rasulullah. Dia juga merupakan pengasas daulah Fatimiyah kan, kerajaan Fatimiyah ni. Ini orang yang pertama yang mengaku Al-Mahdi. Kemudian yang keduanya Muhammad bin Tumat, lahir pada tahun 485 Hijrah. Dia pernah mengaku juga sebagai Al-Mahdi, ya kan? Meninggal dunia pada tahun 524 Hijriah. Seorang laki-laki munafik lagi pembohong, Ibn Tumat. Dia merupakan dakwaan jahat lagi dusta bahawa dirinya adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan dia juga merupakan seorang yang sangat zalim lah. Dia bunuh orang ahli sunnah ni ramai. Ni Muhammad bin Tumat ni mengaku sebagai Al-Mahdi. Begitu juga Mahdi kelompok Kaisan. Mereka menyangka bahawa Al-Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Okey. Ni. Okey, kemudian di sana fatwa institusi agama di Malaysia ada bahas sebagai Al-Mahdi. Okey. Ini yang disebut dalam pejabat mufti wilayah Persekutuan tentang penjelasan tentang Al-Mahdi ya. Ini yang kita maklum secara ringkas. Baik. Kemudian yang ke-8nya, kemakmuran yang terjadi di tengah-tengah umat Islam mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Nampak tak? Kemakmuran yang terjadi di tengah-tengah umat Islam mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Baik di masa Umayyah, Abbasiyah atau Harun al-Rashid. Dalam hadis disebut, di masa itu umatku menikmati adalah di dalam rentang waktu selama 7 tahun yang di dalamnya Al-Mahdi berkuasa. 7 tahun hidup penuh dengan kenikmatan, kelapangan. Kan? Okey, yang ke-9nya, Al-Mahdi menjadi raja dan menjalankan segala urusan dengan sebaik-baiknya.
Raja mana? Raja bukan raja satu-satu tempat bagi umat Islam. Raja bagi seluruh umat Islam. Kalau kita raja ataupun yang di-Pertuan Agong untuk kerajaan Malaysia sajalah. Kan? Tapi ini Al-Mahdi untuk seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Ya, di bawah kekuasaan dia. Al-Mahdi. Ya. Menjalankan segala urusan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam teks-teks ketika itu dia masih di masa mudanya. Sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan darjat mauquf. Mauquf ni maksudnya darjat yang sanad dia yang sampai kepada sahabat. Sahabat kata gini. Begitu. Di dalamnya mengabarkan inni la arju alla tadhhab al-ayyam wa layali, bahawa Nabi SAW kata, aksanya aku amat mengharap bahawa tidak akan pergi siang dan malam, maksudnya tidak akan berlaku kiamat, hatta yab'atha Allahu minna, sehingga Allah Taala utuskan daripada kalangan kami ahli bait, yakni ahli bait, gulaman syaban hadathan, seorang gulam, pemuda yang muda syab, ya, lelaki muda, ya kan, lam talbashul fitan, yang tidak tertimpa al-fitnah, kan? Walam yalbasha, dan dia tidak terkena fitnah dan tidak melakukan fitnah, kerosakan. Yuqimu amra hadhil ummah, yang mana dia meluruskan urusan umat ini. Ya? Itu yang disebut oleh Nabi SAW. 10-nya, banyak ahli ilmu berpandangan bahawa Al-Mahdi adalah seorang amir di masa turunnya Nabi Isa AS. Ya? Ramai orang berpendapat begitulah, para ulama. Ketika dia turun, kan, maknanya dia kata di sini banyak ahli ilmu berpandangan bahawa Al-Mahdi adalah seorang amir di masa Nabi Isa AS turun. Ketika dia turun, ketika siapa turun? Ketika Nabi Isa AS turun. Dia langsung menunaikan solat subuh di belakang Al-Mahdi, bukan Nabi Isa ni, bukan di belakang Nabi Isa ni. Ya. Maknanya sepatutnya dia terjemah di belakang Al-Mahdi, sebab Nabi Isa AS dia solat jadi makmum di belakang Al-Mahdi. Gitu. Dia tulis ni di belakang Nabi Isa kan. Betul kan? Bisa juga difahami ungkapan itu bahawa Isa turun di akhir zaman. Kemudian turunnya Nabi Isa AS salah satu dari sejumlah tanda-tanda kiamat. Adapun Al-Mahdi dia bukan daripada langit, dia manusia besar, dia zahir pada umur dia 40 tahun kan. Memimpin umat Islam. Kemudian ada dua tanda lain setelah dia turun ya. Setelah Nabi Isa AS turun, iaitu kemunculan Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Ni dahsyat. Dajjal maknanya dia turun sebelum Nabi Isa, kalau ikut macam faham mafhum daripada hadis tu, maknanya sebelum Nabi Isa AS turun, Dajjal dah turun, dah keluar. Dan turun, Dajjal dah keluar. Dajjal juga keluar lah, bukan turun. Baik. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni turun lah, dia turun daripada gunung yang tinggi kan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 96, Allah kata hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun berbondong-bondong, beramai-ramai kan, ramai sangat. Ya'juj dan Ma'juj tidak siapa daripada makhluk tadi boleh menentang atau melawan mereka lah. Ya'juj dan Ma'juj ni. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni insya-Allah akan disebut nanti. Cumanya mereka daripada manusia biasa juga. Ya'juj dan Ma'juj daripada manusia juga, turunan Nabi Nuh AS juga. Gitu. Baik. Masa munculnya Al-Mahdi juga belakangan selepas itulah. Okey. Maknanya hal itu ditunjukkan oleh sejumlah teks hadis yang telah kami paparkan seperti sabda Rasulullah SAW. "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwalallahu dzalikal yawm." Jika di dunia ini tidak tinggal melainkan satu hari, tentu Allah panjangkan hari itu untuk zahirkan Al-Mahdi itu. Ya. "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Kalau tidak ada daripada dunia ini melainkan sehari, nescaya Allah akan panjangkan hari itu hatta yab'atha fihi rajulan minni. Sehingga Allah utuskan pada zaman itu seorang lelaki daripada keturunan aku lah. Atau min ahli baiti, ataupun daripada keluarga aku.
Akan tetapi pandangan para ahli ilmu, baik mereka yang terdahulu atau yang terkemudian, itu ada kejanggalan. Ada maknanya macam pelik lah lafaz macam tu. Teks hadis menunjukkan kepada lama masa tinggal Al-Mahdi selama berkuasanya adalah 7 atau 9 tahun. Ketika dia memerintah, tempoh dia lebih kurang 7 hingga 9 tahun. Pada tahun-tahun ini diceritakan sebagai masa yang penuh dengan kemakmuran. Tengok ya. Kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan. Sedangkan seorang amir di masa turun Isa AS, kan, lalu dia menunaikan solat di belakangnya adalah tahun-tahun dengan situasi yang penuh peperangan dan pembunuhan. Yang mana? Dan Nabi Isa AS sembahyang di belakang dia tadi, waktu itu. Penuh dengan peperangan dan pembunuhan. Panglima pasukan kaum muslimin di tahun-tahun itu hampir tidak menikmati sedikit pun istirahat sepanjang tahun-tahun itu, yang tidak kurang daripada 7 tahun atau 9 tahun berkorban perang yang sengit. Dialah yang menghadapi Romawi dalam perang Al-Malhamah Al-Kubra, kan? Ketika kemudian penaklukan Konstantinopel, kemudian muncul Dajjal di masanya. Jadi maknanya hadis yang sebut tentang sebaik-baik tentera, kan, sebaik-baik ketua, adalah maksud penaklukan Konstantinopel kali yang kedua lah, kan, bukan yang zaman Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih dulu. Bukan maksud hadis itu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi hadis ini lebih jelas bahawa menunjukkan bahawa ia di zaman Al-Mahdi, penaklukan Konstantinopel. Tapi puak-puak ahlul kalam, mereka yang nak mengisbatkan bahawa mazhab mereka yang benar, bahawa Muhammad Al-Fatih ni berakidah Maturidiyah, kan? Mazhab Hanafi. Jadi apa nak isbatkan bahawa akidah dia benar, sebab Nabi kata sebaik-baik tentera dan sebaik-baik ketua, amir. Jadi maknanya tentulah di situ akidah Maturidiyah yang sahih dan betul, kerana Nabi sebut hadis itu. Tapi hakikatnya hadis itu bukan mengisyaratkan pada penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi hadis itu lebih jelas menunjukkan bahawa penaklukan yang berlaku di akhir zaman. Yang dia berlaku bukan dengan sebab peperangan pun, dengan sebab takbir, runtuh habis, tembok-tembok musuh tadi. Okay? Jadi disebutlah hadis-hadis. InsyaAllah kita akan sampai kepada penjelasannya lah. Baik, dialah yang menghadapi Romawi dalam perang Al-Malhamah Al-Kubra, yakni Al-Mahdi. Kemudian penaklukan Konstantinopel, kemudian muncul Dajjal di masanya. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahawa kaum muslimin di masa itu tidak senang kerana rampasan perang yang mereka dapatkan. Mereka juga tidak membahagi warisan kerana dahsyatnya berbagai musibah yang menimpa mereka. Maka bagaimana bisa dikatakan bahawa Amir itu adalah Al-Mahdi? Sedangkan pada masa itu selama beberapa tahun kaum muslimin tengah menikmati berbagai kenikmatan yang belum pernah mereka dapatkan sekali sebelumnya. Jadi kita di sini benar. Di sana ada kemungkinan bahawa ia adalah Al-Mahdi jika Amir itu masih tetap sebagai Amir di zaman Isa AS. Dia berbaiat kepadanya sebagai khalifah setelah masa menjadi layak untuk Isa di muka bumi, berdasarkan kepada apa yang muncul melalui lisan Isa sendiri, bahawa para Amir umat ini dari umat inilah, maksudnya itu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian kaum adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain. Itu makna kata Nabi Isa alaihi salam. Masa itu bukanlah Isa bukanlah seorang penguasa ataupun khalifah. Nampak tak? Nabi Isa alaihi salam bukanlah pemerintah ataupun khalifah masa tu. Tetapi dia melaksanakan syariat. Dengan demikian mulai keamiran itu setelah kemunculan kondisi aman dan setelah masuknya orang-orang ke dalam Islam. Di sanalah munculnya kemakmuran yang dinikmati setelah Nabi Isa AS, iaitu kemakmuran yang ada di masa Al-Mahdi. Kerana keduanya adalah satu hal yang sama. Amir yang akhirnya menjadi khalifah ini berkelanjutan selama 7 tahun sejak dia dibai'ah menjadi khalifah yang kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Isa masih hidup. Mengingat kerana Isa masih hidup di muka bumi selama 40 hari. Inilah yang kami jelaskan dengan cara demikian tidak jauh beza pemahaman teks-teks membantu untuk hasil demikian. Wallahu a'lam bissawab. Okay?
Dia maknanya selepas tu Nabi Isa masih hidup selama 40 hari. Itu di antara kefahaman yang diambil daripada hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini. Baik, kita masuk pula pada kisah yang ke-43. Sebelum tu sebagai maklumat tambahan untuk kita semua, di sini kita ada berkenaan dengan Al-Mahdi di si Ahlussunnah kita dah tengok kan. Jadi mari kita tengok, kita ambil sedikit pengetahuan berkenaan dengan Al-Mahdi di sisi Syiah pula. Siapakah Al-Mahdi di sisi Syiah itu? Okey, di sini saya ada share kan, daripada Islam QA ya. Mana tadi? Okey, ini okey. Tengok ni. Kat mana tadi? Okey. Tengok ni. Kat mana saya cari tadi? Sekejap lah. Kedudukan para imam ini kedudukan para imam Syiah, bukan pada Al-Mahdi. Sebenarnya Al-Mahdi di sisi Syiah ni ada disebut dalam artikel ni, sikit ada sebut. Dalam 2 baris macam tu lah. Okay, kat mana tadi saya cari? Ni. Okay, nampak tak? Maknanya Syiah Imamiyah tadi kan. Maknanya Ali, maksudnya kepimpinan Ali ya. Mereka dinamakan Imamiyah kerana fokus perhatian mereka dalam masalah kepimpinan yang imamah dan menjadikannya sebagai dasar dalam agama, atau kerana mereka mengklaim bahawa Islam telah menyatakan dengan tekstual akan kepimpinan Ali dan anak-anaknya, dinamakan 12, Imam 12 lah. Kerana mereka mengatakan dan meyakini kepimpinan 12 orang daripada Ahli Bait. Yang pertama adalah Ali radhiyallahu anhu, yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan al-Askari. Inilah Imam Mahdi di sisi Syiah Imamiyah ni, Syiah Iran apa ni? Yang sekarang ni lah kan apa? Dia anggap ni lah dia Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang menghilang menurut mereka. Mereka mengklaim, yakni mendakwa bahawa dia telah masuk ke Sirdab. Sirdab ni ruang bawah tanah. Kan di Samirah pada pertengahan abad yang ke-13 Hijriah. Selepas 2 tahun selepas Nabi SAW wafat, dan dia yakini masih hidup di dalam sana dan mereka menunggu keluarnya. Okey, tapi hakikatnya kan menurut para pengkaji, Muhammad bin Hasan Al-Askari ni tak wujud pun. Tak wujud. Dia pun hanya hanya rekayasa ataupun reka-reka daripada puak Syiah saja. Khayalan dia pun aja. Tengok sini. Saya baca tadi. Okey. Banyak. Okey. Ni. Saya baca tengok. Ini imam-imam dia. Nanti boleh baca sendiri ya. Tengok ya. Tengok ni. Okey. Ini. Ini kata ni sebut Ibnu Katsir kata dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia kata apa? Adapun apa yang mereka yakini, mereka ni sebenarnya puak Syiah lah. Kan? Yang mereka yakini tentang Sirdab, ini ruang bawah tanah di Samra tu, merupakan bentuk di mana di kan, merupakan bentuk stres di kepala, gangguan pada jiwa, tidak nyata, tidak ada zat dan jejaknya. Ini hanya rekaan mereka sahaja. Rekaan puak Syiah bahawa Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari.
Kan? Sebenarnya tak ada pun. Itu hanya rekaan mereka semata-mata lah. Hayalan dia apa? Ni. Kata Ibn Katsir. Ni. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari Al-Muntazar ya. Maka orang ini tidak nyata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tak ada pun. Itu cerita dia kan. Jadi Syiah ni dia berkhayal tentang Al-Mahdi tadi lah. Itu sedikit maklumat lah. Sedikit maklumat untuk kita semua berkenaan dengan Syiah, dengan Al-Mahdi di sisi mazhab Syiah. Syiah sekarang ni Syiah Imamiyah di kan yang berpusat di Iran tu lah. Okey. Habislah kita kenaan dengan tajuk tu. Kita masuk pada tajuk yang seterusnya. Al-Malhamah, kisah Al-Malhamah dan penaklukan Konstantinopel. Okey. Lihat ya, pengantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kita tentang pertempuran peperangan yang dinamakan dengan Al-Malhamah. Kan? Al-Malhamah, pertempuran dahsyat yang terjadi di akhir zaman. Ini belum berlaku lagi, ini belum berlaku, dia akan berlaku. Ya. Mana kita kan, kita maknanya orang Islam ni gitulah, kadang-kadang mana kita beriman dengan apa yang dia khabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita boleh tahu apa yang Nabi tahu. Kita boleh tahu apa yang Nabi tahu kerana Nabi tidak menyembunyikan maklumat. Nabi tidak menyembunyikan khabar. Kenapa? Kerana sifat Nabi itu adalah tabligh. Tabligh maknanya al-balagh, iaitu menyampaikan. Maka Nabi telah menyampaikan segala urusan agama kepada kita. Satu perkara pun tidak tersembunyi bagi kita dalam urusan agama, urusan sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Terutamanya perkara yang akan berlaku. Perkara-perkara yang akan berlaku ni adalah perkara ghaib ya. Perkara ghaib yang siapa pun tidak tahu melainkan yang telah disampaikan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ya. Jadi kisah yang akan berlaku ni kan, cerita tentang lah. Kita boleh tahu benda tu adalah hakikat dan pasti, bukan cerita reka-reka, cerita dongeng-dongeng, filem-filem khayalan, bukan. Dia akan berlaku, pasti berlaku. Itu peperangan yang dahsyat ni. Nak tak nak dia akan berlaku. Jadi gitu. Allah Taala akan keluarkan sebab-sebab berlakunya kepada peperangan itu. Allah akan keluarkan sebab-sebab itu sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat itu. Okey. Kita lihat ya. Yang dinamakan dengan Al-Malhamah yang terjadi di akhir zaman sebelum muncul tanda-tanda tibanya kiamat. Banyak orang yang berperang di dalam peperangan ini memerangi Dajjal dan para pasukannya. Peperangan kan, pergaduhan. Kita ada dulu peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua kan. Peperangan tadi. Baik. Atas mereka dan semuanya yang bergabung dengan mereka daripada kalangan kaum muslimin, kemudian turunlah Nabi Isa alaihi salam. Baik, pertempuran ini terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana akan kami jelaskan hal itu ketika masuk dalam kisah ini. Mana peperangan yang berlaku di antara orang Islam dan orang-orang Kristian itu akan berlaku kan. Jadi maknanya peperangan tu selalu berlaku lah. Dulu pun berlaku peperangan antara kaum muslimin dengan tentera salib kan. Salahuddin Al-Ayyubi maksudnya ada merampas Baitul Maqdis daripada tentera salib. Berlaku lagi peperangan nanti tentera salib pula membinasakan, menghancurkan umat Islam di Andalus kan. Maknanya mereka membunuh dan menyebarkan kezaliman di atas muka bumi. Bunuh daripada kanak-kanak, baby sampai kepada orang tua. Mereka bunuh habis di Andalus kan. Disebut dalam sejarah bagaimana perbuatan kejahatan, kekejaman tentera salib tadi kepada umat Islam. Kemudian berlaku lagi. Begitulah seterusnya kan. Sehingga sampai kepada tahap kelemahan umat Islam. Jadi bibit-bibit kelemahan tu dah nampak dah kan. Sejak daripada perang salib lagi, sebelum tu lagi ya, maknanya sebelum kejatuhan Andalus tu kan. Raja-raja tu berebut kekuasaan, kemewahan, keseronokan.
kan? Jadi begitu. Raja-raja ni macam tu kan, zaman dulu macam tu lah. Sukakan keseronokan dan sebagainya, sehingga akhirnya kan negara mereka ditawan, kan? Rakyat mereka dijadikan sebagai hamba dan sebagainya, ditindaskan, dibunuh dan seterusnya lah. Itu yang berlaku kan. Dia sejarah ni macam tu keadaan dia. Sejarah yang kita baca tentang keadaan para pemerintah, para pemimpin, raja-raja ataupun sultan-sultan dahulu kala, macam tu cerita dia kan. Tidak macam mana kita tengok penaklukan-penaklukan yang telah dilakukan oleh tentera salib tadi sampai ke tanah Melayu kan, iaitu kita panggil kejatuhan kota Melaka tu kan, yang mana di antara sebab kedatangan Portugis ke kota Melaka ni adalah untuk menyebarkan agama mereka, untuk menyekat kemarahan orang-orang Islam ataupun kebangkitan orang-orang Islam. Tujuan mereka untuk melemah dan menjatuhkan kaum muslimin, dan mereka telah berjaya menjatuhkan kaum muslimin. Kerana apa? Kerana kaum muslimin menjauhkan diri mereka daripada agama. Kan? Mereka tidak mengambil berat tentang pengetahuan agama, bagaimana nak melaksanakan amalan agama. Jauhlah. Begitu. Baik, pertempuran. Ini pertempuran ini terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani, sebagaimana yang kami jelaskan hal itu ketika masuk dalam kisah ini. Pertempuran itu akan diakhiri dengan penaklukan kaum muslimin atas kota Konstantinopel. Begitu. Baik, mari kita lihat teks hadis ini, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yanzil ar-rum bil a'maq atau bidabiq. A'maq dan dabiq ni nama tempat lah yang berdekatan dengan Halab ya. Kalau saya tengok di sini, ni nampak ada map ni, ni A'maq atau kan, A'maq ataupun dabiq. Ini lihat dalam map ni kan. Di sinilah akan maknanya tentera Rom ni akan datang sini berperang di sini, bangsa Rom kan, ataupun bidabiq. Gitu. Lebih jelas lagi di sini disebut okey, ni bawah ni huraian dia lah dalam bahasa Arab. Okey, tengok dari sini al-a'maq. Ni dia kita sini wal a'maqu. Ni kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, a'maq dan dabiq ni mawdi'ani bisyam, dua tempat. Dia ni a'maq dabiq ni adalah dua tempat di Syam, biqurbi Halab, yang berdekatan dengan Halab. Okey. Baik. Okey, tahu. Ini dia a'maq ya, ataupun dabiq, nama tempat tadi kan. Tengok. Fa yakhruju ilaihim jayshun minal madinati, maka akan keluar menghadapi mereka, menghadapi bangsa Rom ini, tentera Rom ini, kan? Tentera kulit putih ni kita kata, kan? Oleh tentera daripada Al-Madinah. Daripada Al-Madinah. Ini. Jadi maknanya kita kalau boleh duduk di Madinah, pergilah duduk sana. Tapi siapa nak terima kita? Kan? Kalau kita ni jutawan ke apa ke, kan? Jadi mungkin kita boleh, ataupun kita kawan kepada Raja Saudi ke apa ke, mungkinlah boleh dapat, kan? Kangkang kera tempat tinggal di sana. Kan? Di Madinah tadi, kalau boleh duduk di sana kan? Gitu. Sebab tu ada ulama-ulama rahimahullahu ta'ala, mereka duduk di Madinah, sebab tak pergi mana. Mereka takut mati di luar Madinah. Bimbang kalau mereka mati di luar Madinah, kan nak pergi ke sana ke sini ke luar negara, mereka tak mau pergi. Kalau nak, orang mari cari mereka di Al-Madinah. Sebab macam tu sekali kan. Jadi maknanya akan keluar tentera daripada Al-Madinah Al-Munawwarah, zadahullahu tanwiran wa tashrifan, min khiyari ahli al-ardi yawma idzin, daripada penduduk bumi yang terbaik pada hari itu. Jadi penduduk bumi yang terbaik pada hari itu adalah daripada Al-Madinah. Kan? Jadi Al-Madinah ni disebut dalam hadis Nabi SAW kata, Al-Madinatu kalkir. Okey.
Ada hadis sana, cuba saya cek tengok. Al-Madi. Hadis. Okey. Ini cerita pasal Al-Madinah ya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Okey. Bukhari. Yang Nabi sebut ya, hadis ni. Faqala di sini. Faqala Rasulullah SAW yang saya highlight, yang saya gelapkan di sini ni. Innamal Madinatu kalkir. Kata Nabi SAW, hanya sahaja Madinah itu adalah seperti dapur besi. Apa maksud dapur besi? Tanfi khabathaha wa yansa'u tibuha. Ya? Maknanya dapur besi ni kita gunakan dia untuk bakar besi ataupun bakar logam, bakar emas. Sebab kita nak pisahkan logam yang besi itu dengan daripada logam-logam yang lain. Logam emas daripada logam yang lain. Jadi maknanya nak pisahkan. Jadi maknanya dia buang segala kotoran daripada besi itu ataupun daripada logam tersebut. Itu dapur besi. Jadi Madinah ni dia akan buang segala yang kotor-kotor daripada Madinah nanti. Orang yang hak jenis perangai yang akidah tak betul, yang jenis ahli maksiat, semua rasa tak selesa duduk di Madinah. Dia pun berasa tidak selesa menetap di Madinah, lalu mereka akan berangkat keluar sendirinya daripada Madinah, akan pergi duduk tempat-tempat negara-negara orang kafir dan sebagainya. Kan? Kenapa? Kerana mereka dah tenggelam dalam hawa nafsu. Tiba-tiba Madinah dipimpin oleh seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka hak jenis puak-puak liberal, puak-puak akidah songsang dan sebagainya, kan? LGBT dan sebagainya tadi, mereka akan lari keluar daripada Al-Madinah. Yang kita tengok sekarang ni, Al-Madinah ni macam mana kan, dah jadi, kan, diimport masuk. Madinah tak masuk lagi lah, tadi kita kata di bahagian semenanjung tanah Arab ni dah diimport masuk budaya-budaya barat kan. Penyanyi-penyanyi dan sebagainya masuk kan. Maksudnya dah jadi liberal, dah masuk. Jadi benda yang tak baik dah masuk ke semenanjung tanah Arab. Jadi satu masa maknanya kan, Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, maka mereka yang tak baik tadi, kan, yang jiwa dia tak bagus, jiwa tak baik tadi dalam agama, dengan sendirinya akan merasa tak selesa, tak boleh duduk di Madinah tadi kan. Jadi mereka sendiri akan keluar Madinah, mengusir, maksudnya mereka ni terusir keluar daripada Madinah, kan. Dan secara tak langsung tidak ada yang menetap di Madinah melainkan orang yang baik-baik je lah. Yang tak baik semua akan keluar daripada Al-Madinah. Dan akhirnya kita bacakan dalam hadis tanda kiamat bahawa Madinah ni akhir zaman nanti kosong. Madinah di akhir zaman nanti kosong, tak ada penghuni dah. Dekat kiamat. Sehingga di mimbar masjid tu kan, yang duduk situ adalah haiwan-haiwan liar, binatang-binatang buas yang duduk dalam masjid apa semua tadi. Tak ada orang dah. Kan? Gitu. Maknanya orang bagaimana? Dekat nak kiamat lah. Sebab bila dah nak kiamat ni, orang Islam tak ada, mati habis dah. Yang tinggalnya ada orang kafir je atas muka bumi kan. Lepas tu pula disebutlah hadis bahawa Kaabah nanti akan dibongkar. Dinding dia satu persatu. Kan? Oleh seorang laki-laki yang disebutlah hadis itu sebagai Dhu Aswaiqataini. Kan? Maknanya lelaki yang berbetis kecil. Dia datang, kan? Ini bukan orang Islam lah, orang kafir lah. Kan? Dia bongkarkan satu persatu batu-batu Kaabah tadi untuk mengambil segala apa yang ada dalam Kaabah tersebut lah, daripada barang berharga. Itu maksudnya. Okey. Jadi saya nak beritahu di sini, Madinah itu dia seperti Al-Kir, dapur besi. Ya kan? Dia hanya terima yang baik, yang tak baik akan keluar daripada Al-Madinah. Itu maksudnya. Okey. Jadi min khiyari ahli al-ardi yawma idzin. Tengok pada hadis balik. Fa idza tasaffu, apabila kaum tentera muslimin tadi berbuat saf, perbarisan untuk berperang, qalatir rum, maka katalah bangsa Rum, tentera Rum pun berkata, khallu bainana wa bainal ladzina subu minna nuqatiluhum. Kan? Dia berkata,
Tentera Rom kata, biarkan kami bersama mereka yang tertawan dari kami, kan? Sehingga kami membunuh mereka, kan? Nanti kita. Okey. Kalau dalam ni diterjemah macam mana? Okey, yang tadi la taqumu sa'ah tadi. Okey, ruya subuh ala fath sin. Jadi sabu, boleh baca sabu ataupun sabau atau boleh baca subuh. Sawab. ثم سبوا الكفار قلت كلاهما صواب إلا أنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار. أوكي. Okey, dia kata tertawan. Di sini dia kata disebut kata sejarah. Saya tengok sikit. Tak sempat tengok tadi. Okey, tak apa. Jadi maknanya kalau ikut di sini dia kata perkataan subuh yang maksudnya mereka yang telah ditawan. Okey, ditawan dan bila ditawan puak-puak ni masuk Islam. Kan? Begitu. Dia maknanya fayakhruju mana disebut hadis fa idza tasafu qalat ar-rum khallu bainana wa bainal ladzina subu minna nuqatiluhum. Baik. Tengok berkatalah tentera Rom kepada kaum muslimin, orang Islam, saya tak baca terjemahan saya tengokkan. Ini dia kata bukalah ruang antara kami dan antara mereka yang telah kamu semua tawan. Kami hendak akan memerangi mereka, kami hendak membunuh mereka. Kan? Nuqatiluhum, kami sendiri kami nak perang dengan mereka. Maksudnya golongan yang tertawan di kalangan kami yang kamu dulu pernah tawan mereka. Jadi orang Islam bila dia bertawan orang kafir, jadi orang kafir tu tengok Islam, tengok depan mata mereka maknanya hati mereka terpaut pada Islam. Lalu mereka masuk Islam. Kan? Jadi Islam membebaskan perhambaan, menyukakan kebebasan, tidak menyukai perhambaan walaupun benda tu harus. Dia dibebaskan. Jadi mana mereka jadi termasuk yang pernah ditawan daripada tentera Rom tu, kan, mereka jadi tentera muslimin pula. Mereka dah memeluk Islam, maknanya mereka termasuk di kalangan kaum muslimin dan menjadi tentera muslimin dan akan berperang dengan orang Rom balik. Jadi mereka ni berada dalam saf kaum muslimin. Bekas tentera Rom dah jadi orang beriman. Sebab itu tentera Rom kata, bukalah ruang untuk kami nak perang. Kami nak memerangi mereka yang telah membelot. Maksudnya itulah. Bagi mereka yang masuk Islam ni belot lah. Kan? Kami nak memerangi mereka dulu. Kami lawan mereka. Kami nak bunuh, nak hukum mereka. Dia meminta kepada kaum muslimin. Fayaqulul muslimun. Maka berkatalah orang-orang Islam. La, tidak wallahi. Tidak demi Allah. La nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Kan? Maka kami tidak akan membuka ruang untuk kamu masuk memerangi, membunuh, melawan dengan saudara-saudara kami. Sebab apa? Sebab mereka yang ditawan itu dah masuk Islam, dah jadi saudara kepada kaum muslimin. Jadi mereka orang Islam tidak akan membiarkan begitu saja. Sebab itu dia berkata, la wallahi, tidak demi Allah kami tidak akan biarkan kamu semua memerangi mereka yang masuk Islam dari kalangan kamu. Fayuqatilunahum. Lalu mereka pun memerangi, ya kan, kaum muslimin, berperang. Fayanhazimu thuluthun. Kan? Maka kalahlah sepertiga. La yatubullahu alaihim abadan. 1/3 daripada tentera tadi kalah. Ya kan? Yang Allah tidak terima taubat mereka selama-lamanya. Maksud dia apa? Maksud dia Allah tidak mengilhamkan mereka untuk bertaubat di sini. Sini dalam ni dah huraian ni, syarah bagi hadis ni. Okey. Kalau saya tengok tadi.
Okey, tak apa. Itu maksud dia. Jadi seperti suluh ni 1/3 daripada tentera itu kalahlah, tewas. Dan Allah tidak mengilhamkan mereka bertaubat. Ya Allah tidak akan menerima taubatnya. Kalau dalam terjemahan dia kata fayuqatilunahum. Lalu mereka menyerang tawanan-tawanan itu sehingga 1/3 dari mereka kalah yang selamanya Allah tidak akan menerima taubatnya. Juga terbunuh 1/3 dari mereka yang merupakan para syuhada yang terbaik. Ya. Wa yuqtalu thuluthuhum afdal syuhada 'inda Allah. Maka dibunuh 1/3 pula. Kan? Nah. Jadi 1/3 tewas maksud dia ataupun melarikan diri. 1/3 lagi maknanya dibunuh dan mereka menjadi syuhada yang terbaik. Kan? Dan 1/3 lagi, yang 1/3 yang terakhir itu la yuftanuna abadan. Maknanya tentera tadi, tentera muslimin, kan, 1/3 dah kalah dengan tentera Rom tadi, lari. Lawan-lawan kan. 1/3 yang lari maknanya bila lari dari medan perang Allah tidak akan terima taubat dia lah. Maksud lari macam tu ya. Kalau yatubullahu alaihim abadan Allah tidak terima taubat dia. Maksud lari sebagai orang munafik kan. Atau macam itulah. Kemudian dan 1/3 lagi terbunuh sebagai syuhada yang terbaik daripada kaum muslimin. Ya kan? Ini semua daripada kaum muslimin yang 1/3 ni. Dan 1/3 yang terakhir itu mereka menang. Ya, yang 1/3 terakhir itu lawan dengan tentera Rom tadi sampai mereka menang. Kalah tentera Rom. Fayaftatihuna la yuftanuna abadan, dan mereka tidak terfitnah selamanya. Maksudnya mereka ni tetap kukuh dan gagah lah. Kuat tadi melawan tadi. Fayaftatihuna Konstantiniyah, lalu mereka menakluki Konstantinopel. Konstantiniyah ni dalam istilah sebutan Melayu kita Konstantinopel lah. Fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaim, ketika mereka membahagikan harta-harta rampasan perang, ketika orang Islam ni tinggal sulus ya, tinggal 1/3 ya, lawan, tentera Rom kalah. Dan mereka dapat menakluki Konstantinopel, kan, yang di bawah kerajaan tentera Rom tu. Jadi ketika orang Islam sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Okey. Ketika mereka sedang membahagikan harta rampasan perang, qad 'allaqu suyufahum bizaitun. Dan mereka pun menggantung pedang-pedang mereka di pohon zaitun, di pokok zaitun. Gantung pedang-pedang mereka di pokok zaitun. Kemudian idza saha fihim syaitan. Tiba-tiba syaitan. Tadi maknanya dia menjerit di kalangan mereka, kan, bunyi dengan suara orang menjerit, kan? Bagi tahu innal masih qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya al-masih dajjal. Al-masih di sini adalah al-masih dajjal. Okey. Bukan Isa al-Masih ya. Ini maksudnya al-masih dajjal telah menggantikan kalian di tengah-tengah keluarga kalian. Maksudnya mereka dajjal telah pergi mengganggu kaum keluarga kamu semua. Kan, setan maknanya campakkan perasaan macam tu ataupun kata-kata yang tadi kan, yang begitu kepada tentera tadi. Fayakhrujuna, lalu mereka pun balik keluar balik ke kampung mereka, tengok wadzalika batilun, tiba-tiba tak betul, kan, tidak benar, hanya bunyi syaitan tadi, syaitan ni bohonglah begitu. Fa idza ja'u asy-sya'ma kharaja, dan ketika mereka berada di Syam, dia pun keluarlah. Ya. Lepas tu bila dia pun berada di Syam, maknanya barulah Dajjal tadi keluar menzahirkan diri. Okey. Kita tengok lafaz hadis ni. Dia punya hurai dah hadis dia macam mana? Okey. Tak apa. Ini semua image menunjukkan tempat-tempat Dabir dengan Amaq tu kan. Ni kalau nak tengok ni dia punya map ni. Dabir, nama tempat. Tempat akan berlaku malhamah ataupun perang
dahsyat di akhir zaman. Ini map lah. Sini yang dibulatkan di sini. Ni. Gitu. Ni. Ni Halab. Syria ni Syria. Damsyik. Halab di sini Dabiq. Ataupun Amaq tadi. Akan berlaku perangan di situ. Okey, saya nak tunjuk tadi yang mana? Mana dia? Hadis berkenaan dengan tak apa. Okey. Baik. فإذا جاءوا الشعب خرجا فبينما هم يعدون للقتال, ya, ketika mereka bersedia untuk berperang, seperti mereka ni kaum muslimin lah, bersedia untuk berperang, yusawwuna as-sufuf, mereka menyamakan saf, membuat saf lah, barisan, meluruskan barisan. Id uqimatis salah, tiba-tiba diiqamahkan untuk solat lah, kan? Diiqamahkan untuk salat waktu asar ketika itu. Fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam, kan? Maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Fa'ammahum, lalu ia mengimami mereka. Disebutlah hadis ini bahawa dia jadi imam kepada kaum muslimin, ya. Tapi di sana sebut Isa, bahawa Nabi Isa kata kepada Al-Mahdi, bahkan kamu adalah imam kepada sebagian yang lain. Baik, maksudnya di sini kita faham dia menjadi imam ketua bagi mereka lah. Maksudnya bawa mereka, kaum muslimin ikut dia pergi untuk membunuh Dajjal. Dan fa idza ra'ahu aduwullah, kan? Jadi setelah solat diimami oleh Al-Mahdi, kan? Fa idza ra'ahu, apabila Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, dzaba kama yadzubul milhu fil ma'i, maka dia jadi mencair. Dia tengok nampak Nabi Isa alaihi salam dia jadi mencair. Kan? Sebagaimana mencairnya garam di air. Macam mana garam di air mencair, macam tu dia jadi mencair. Falau, kan? Falau tarakahu, kalaulah Nabi Isa AS biarkan, tidak membunuh dia, tak mengetuk dia, lan dzaba hatta yahlika, nescaya dia akan mencair sehingga dia mati. Kan? Kalau Nabi Isa tak bunuh pun dengan tongkat dia pun, maknanya dia tengok Nabi Isa dia akan mati juga. Kan? Walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi, akan tetapi Allah Taala matikan Dajjal dengan tangan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Mana fayurihim damahu fi harbatihi, maka dia memperlihatkan kepada kaum muslimin darah Dajjal itu di tombak dia, di mata tombak dia. Gitu. Jadi bila dia tengok Nabi Isa AS, dia jadi apa? Cair lemah, mencair. Macam mana mencairnya garam dalam air, kan? Disebut kalau Nabi Isa tak bunuh dia pun dia akan mati juga. Tapi Allah Taala nak bahawa Dajjal tadi mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Itu maksudnya. Itu hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama tentang Malhamah Al-Kubra, perang yang dahsyat. Kemudian wa'an Yusayyir bin Jabir qala hajat rihu hamra'u bil Kufati faja'a rajulun laysa lahu hijjira illa ya Abdullah bin Mas'ud. Ja'at as-sa'ah qala faqa'ada wa kana muttaki'an faqala inna as-sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirathun wa la yafraha bi ghanimatin. Thumma qala bi yadihi hakadha wa nahaha nahwa asy-sya'mi qala aduwwun
يجمعون إلى أهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على أهل الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. Panjangnya hadis ini. Ya. Tengok mana dia. Dari Yusair bin Jabir, dia berkata, bergoncang angin berwarna merah di Kufah, ya kan? Angin datang, angin ribut, warna dia mendatangkan warna merah, dia menerbangkan pasir jadi warna tu jadi warna merah. Tiba-tiba datang seorang pria yang tidak mempunyai harkat dan upaya yang lain, dan tiba-tiba datang seorang pemuda, ya kan? Mana tak mampu, yang lemah lah, yang tak larat tadi, ya kan? Dia tak boleh nak kata apa dah, ya kan? Dia tak boleh nak kata apa, melainkan dia hanya kata, hai Ibnu Mas'ud, kiamat telah tiba. Di zaman apa ni? Di zaman para sahabat. Zaman sahabat. Masya Allah, 1000 tahun, 1400 tahun lebih dah ni berlaku. Datang angin ribut, menerbangkan pasir-pasir hingga nampak jadi warna merah. Dia kata kiamat dah berlaku dah. Dan dia berkata dengan menduduk dan menyandar. Maksudnya Ibnu Mas'ud tadi dalam keadaan duduk dan bersandar, dia pun kata apa? Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga harta warisan tidak dibahagi-bahagi, dan tidak gembira dengan harta rampasan perang. Maksudnya kan bila orang perang, kan zaman sahabat bila berperang dapat harta rampasan, kita suka kan, seronok, sahabat-sahabat suka dan seronok dapat harta rampasan perang tadi. Boleh dibahagi-bahagikan di antara kaum muslimin. Okey. Tapi waktu tu tidak kaum muslimin tidak gembira dengan harta rampasan perang. Sebab apa? Sebab disebut tadi bawah tadi kan. Itu. Lalu berkata dengan tangannya. Maksudnya berkata dengan tangannya, dia mengisyaratkan dengan tangannya. Sedemikian rupa yang dia jauhkan ke arah Syam, ditunjukkan tangannya ke arah Syam. Kan kalau kita kalau di Madinah kan tunjuk di Syam. Macam tadi lah saya tunjuk map tadi ni. Okey, map tadi kan. Di sini map tunjuk tadi. Okey, ni. Kan? Ni Syam. Kan ni Syam. Kalau tengok di sini. Dia sebenarnya untuk apa nama Saudi kan. Ni. Syria. Belah bawah tu. Ada map dah. Tak apa. Tapi maknanya dia menunjukkan tangan dia daripada Madinah ke arah Syam. Tapi Ibnu Mas'ud ni berada di Kufah ni, duduk di Kufah. Kan? Dia maksudnya tinggal di
Kufah. Baik. Lalu dia berkata, siapa dia? Ibnu Mas'ud lah. Ibnu Mas'ud kata, musuh berkumpul untuk menghadapi warga Islam. Ni bila ni? Ni dekat-dekat nak kiamat. Dekat-dekat nak kiamat, musuh berkumpul untuk menghadapi warga Islam dan warga Islam berkumpul untuk menghadapi mereka. Ni. Sama makna dengan hadis yang kita baca tadi. Aku mengatakan, dia seperti dia kata, perawi ni kata, apakah tentera Rom yang engkau maksudkan? Engkau ni Ibnu Mas'ud lah. Dia yang Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu, ya, itulah dia, kan? Itu tentera Rom. Ketika itu perang adalah suatu perlawanan yang dahsyat. Perang dahsyat ni, lawan perang dahsyat ni. Masa tu orang tak guna dah senjata-senjata api ni. Segala bom-bom nuklear, segala apa tak ada dah ni. Masa tu orang kembali kepada yang seperti semula. Perang dengan kuda, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Kan? Kembali seperti awal. Tak tahu lah, mungkin pasal teknologi ni dah tak boleh digunakan lagi dah. Kan? Sehingga orang-orang Islam membentuk pasukan. Detachment maksudnya pasukan, dia panggil berani mati. Ya, pasukan berani mati khusus, ya kan, yang siap mati dan tidak akan kembali melainkan jika menang. Maksudnya pasukan yang mereka dah yang kita kata berani ya. Pasukan berani mati lah macam tu kan. Yang telah berjanji maknanya kalau pergi perang dia tak kisah nak balik lah. Melainkan bila menang. Tidak akan kembali melainkan jika menang. Mereka berperang hingga dibatasi tentera mereka, kan? Dan kegelapan malam. Ya, saya nak tengok kataan ini lebih jelas bahasa Indonesia ni. Okey. Dari sini. Okey, dia dalam bahasa Indonesia ni terjemah detachment persatuan tentera atau polis yang berada di suatu tempat untuk menjalankan tugas yang bersifat sementara. Pasukan polis lah, pasukan tentera lah, pasukan batalion khas lah begitu maksud dia. Kan? Baik, mereka berperang hingga dibatasi antara mereka dan kegelapan malam. Maksudnya dia perang sampai tak nampak musuh. Malam, gelap. Jadi mana perang tak nampak musuh. Masa tu nak perang lagi, tunggu dulu lah sampai cerah. Dibatasi, ya kan, musuh antara mereka dan kegelapan malam. Sehingga mereka dan lawan mereka juga kembali. Kan, esok lah. Kalau dah cerah esok, bangun, perang lagi. Bangun esok, berperang lagi. Ya kan? Masing-masing tidak menang. Lalu habislah pasukan batalion khusus itu. Habis. Mati. Ya kan? Pada hari kedua pula, kaum muslim membentuk pasukan lagi. Pasukan khusus pula. Pasukan khas ni. Ya kan? Yang berani mati. Siap untuk mati. Mereka tidak akan kembali melainkan jika mereka menang. Kan? Tak akan berundur lagi. Tak menang. Mati-mati ya. Maka mereka berperang hingga dibatasi antara mereka oleh gelap malam. Sampai malam. Kan? Berperang sampai malam. Seperti. Sehingga mereka dan lawan mereka kembali. Esok pula. Kembali pula perang. Masing-masing tidak menang. Ada yang belah ni mati ramai, belah tu mati ramai. Lalu habislah pasukan detachment khusus itu. Maksud pasukan berani mati yang khusus tadi, maksud yang diperbuat tadi, mati habis pula. 2 kali dah. 2 kumpulan dah. Hari kedua. Pada hari ketiga, kaum muslimin membentuk pasukan detachment khusus. Kan? Pasukan tentera khusus. Yang siap mati. Maksudnya pasukan berani mati lagi. Satu kumpulan tu. Siapa nak mati hari ni? Mari sini. Siapa nak mati hari ni? Masuk. Mai duduk kumpulan ni. Maksud gitu. Jadi orang yang nak mati hari ni, memang dia nak mati hari ni, dia masuk kumpulan tu. Dia akan pergi perang macam mana pun, menang atau mati. Tapi tentera musuh sangat ramai. Tu dia panggil malhamah tadi. Ramai sangat tentera tadi. Kan? Sampai disebut nanti, dalam belakang hadis sebut nanti kalau burung terbang daripada tepi ni,
Nak sampai sebelah sana, burung tu mati dulu. Maknanya ramainya, luasnya lapangan tentera tadi kan. Burung ni terbang nak sampai ke hujung sana, mati dulu sebelum sampai. Tu dia masuk ramai yang mati juga. Sampai 3 hari ni, ramai mati ni. Yang mana ada pasukan yang ketiga, hari ketiga pula, mereka tidak akan kembali melainkan jika menang. Maka mereka berperang hingga masuk waktu petang. Perang sampai petang pula. Sehingga mereka kembali sampai malam lah. Malam berhenti ya. Tak nampak. Esok pula pagi perang. Masing-masing tidak menang. Lalu habislah pasukan detasemen khusus tu. Pasukan barisan pertama tadi mati habis pula. Perang. Pada hari keempat, sisa-sisa warga muslim bangkit dan menuju ke arah mereka. Ada lagi baki-baki kaum muslimin kan. Lagi perang lagi. Kan? Oh, ni maksudnya sisa yang terakhir ni. Maka Allah membuat kekalahan bagi musuh mereka. Ni. Sehingga mereka mampu membunuh musuh-musuh. Atau perawi berkata tidak terlihat serupa itu peperangan tu. Dahsyat. Atau mengatakan belum pernah dilihat semacam itu. Bilangan tentera yang begitu ramai. Sehingga seekor burung berlalu di sisi mereka dengan tidak meninggalkan mereka hingga tersungkur mati. Maknanya jarak pasukan. Jadi burung terbang pada sini sampai ni. Tak sampai hujung ni. Mati burung tadi. Mana ramainya pasukan yang berperang tadi. Ya. Ya. Bani Alab bersiap dengan jumlah mereka 100 orang. Mereka tidak menemukan sisa-sisa mereka kecuali satu orang pria sahaja. Mana cari jumpa seorang sahaja yang masih hidup. Sehingga dengan rampasan perang apa ia bersenang-senang. Jadi nak buat apa? Ramai orang yang dah mati, keluarga dan semua dah mati kan. Nak buat apa dengan rampasan perang tadi? Atau dengan harta warisan apa yang bisa dibahagi? Kan? Ketika keadaan mereka sedemikian rupa, tiba-tiba mereka mendengar tentang tantangan yang lebih besar daripada semua itu. Kan? Dia pun dengar pula. Orang Islam dah tak ramai dah. Satu tengok. Tiba-tiba dengar bunyi suara pula. Kan? Yang menyebut sesungguhnya Dajjal telah jadi penguasa mereka atas semua anak keturunan mereka. Dia pun dengar kata Dajjal dah pergi tawan takluk kampung mereka. Mereka pun melemparkan apa saja yang ada di tangan mereka dan segera pulang. Apa yang mereka ambil pada harta rampasan tadi lempak habis semua. Mereka pun lari balik kampung mereka. Sehingga akhirnya mereka mengirimkan 10 ekor kuda sebagai mata-mata. 10 ekor kuda ni bukan kuda sajalah, penunggang kuda lah. Pahlawan berkuda mereka hantar. Pahlawan berkuda ni, tentera berkuda ni 10 ekor balik. Di atas tentera di atas 10 ekor kuda tadi balik. Pergi tengok kampung ni betul tak Dajjal ni. Pasal ada bunyi suara bagi tahu. Rupanya tipu ya. Kan? Jadi Rasulullah bersabda, sungguhnya aku tahu nama-nama mereka. Nama-nama penunggang kuda yang 10 orang tadi kan. Nabi kata aku tahu nama mereka. Allah Ta'ala beritahu. Nama bapa mereka. Dan warna kuda-kuda mereka aku tahu. Tunjukkan kepada Nabi SAW. Semua itu adalah kuda-kuda terbaik yang ada di muka bumi ketika itu. Atau bahagian dari kuda terbaik yang ada di muka bumi ketika itu. Yang disebut 2 hadis dalam bab ni kan. Yang panjang. Dia bahas tadi. Baik, hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah. Kan bab pembukaan penaklukan Al-Qastantiniyah. Baik. Sedangkan riwayat kedua tadi kita baca dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah. Bab iqbal Rum fi kasrati qatl 'inda khuruj ad-Dajjal. Maksudnya serta banyak pembunuhan ketika keluarnya Dajjal. Baik, okey, syarah hadis kita tengok baca balik syarah hadis ni macam lebih kurang makna hadis lah. Okey. Dalam hadis ini suatu berita besar tentang pertempuran sengit yang terjadi di antara kaum muslimin dan kaum Nasrani. Di masa telah dekat dengan terjadinya hari kiamat. Sesuatu yang menunjukkan hal demikian itu adalah bahawa terjadinya tidak lama sebelum kemunculan Dajjal. Kan? Maksud dekat-dekat yang terbit Dajjal berlaku malhamah kubra, peperangan yang dahsyat antara bangsa Rom dan kaum muslimin. Dalam sebahagian hadis sahih sebagaimana akan datang penjelasannya bahawa sebahagian daripada pasukan tentera Islam yang ikut terjun ke dalam pertempuran ini akan tetap hidup hingga dia ikut serta memerangi Dajjal.
Di masa itu kaum muslimin adalah sebuah kekuatan yang besar. Ini berdasarkan dalil kemenangan mereka dalam pertempuran itu. Padahal jumlah pasukan tentera Rom mendekati angka 1 juta orang. Maksud dekat-dekat tu ramai sangat. Kan? Sebelum pecah pertempuran dengan pasukan mereka, kaum muslimin menawarkan perdamaian kepada pasukan Rom dan menjamin keamanannya. Sementara itu masih terjadi peperangan melawan pasukan tentera gabungan. Pasukan musuh gabungan itu kemudian dapat dikalahkan sehingga pasukan kaum muslimin menang. Setelah itu pasukan Romawi khianat kepada kaum muslimin. Ketika salah seorang di antara mereka berdiri, dia menisbahkan kemenangan yang telah menjadi kenyataan pada salib. Mana dia kata, dia tunjuk ni dia kata sini. Pria itu mengangkat salib. Salib ni pada? Itulah. Tentera salib tadi, Kristian. Berdirilah seorang pria daripada kalangan kaum muslimin yang sangat tinggi kecemburuannya kepada agamanya, lalu dia marah kerana Allah dan menghancurkan salib itu. Ketika itu orang-orang Nasrani melakukan serbuan dan membunuh terhadap seorang mukmin yang ada di dalam pasukan tentera gabungan. Kaum muslimin dan orang-orang Nasrani mula membuat berbagai persiapan untuk berperang. Dalam sebuah hadis Auf bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada dirinya, "U'dud baina yaday as-sa'ah sittan." Nabi kata kiralah. Kan? Selepas aku ni dan kiamat tu ada 6 perkara, Nabi kata kira. Yang keenamnya daripada apa yang dikira oleh Nabi SAW, hudnatun, ialah perjanjian, takunu bainakum wa baina Bani al-Asfar. Satu perjanjian perdamaian berlaku di antara kamu dan bangsa Rom, orang kulit putih. Ya, mereka lah kot. Fayaghdirun, tapi mereka mengkhianati. Maksudnya orang kulit putih ni mengkhianati perjanjian. Fayatunakum tahta 80 ghayah. Mereka mendatangi kamu, kan? Mendatangi kamu untuk berperang dengan kamu di bawah 80 panji bendera peperangan. Ya? Tahta kulli ghayatin 12,000, di bawah satu bendera ada 12,000 orang. 80 kali 12. 80 kali 12 maknanya, kan? 80 bendera kali 12,000. Gitu. Kan? Ramai kan? 12,000 orang. Ada 80 bendera. Kemudian dia kata sini, ghayah itu adalah panji, ini bendera, dinamakan demikian kerana menjadi tujuan setiap prajurit. Jika orang yang membawanya berhenti, maka semua orang berjalan di bawahnya juga berhenti seluruhnya. Jika dia berjalan, mereka juga berjalan. Jika panji jatuh, maka pasukan tentera menjadi goncang dan terberai. Dia pakai tengok bendera. Bendera perang tadi tetap akan ditegakkan. Maknanya orang yang pegang bendera ni menjadi sasaran utama musuh lah. Mereka akan aim yang pegang bendera tadi. Mereka kerat tangan ke, mereka bunuh ke apa supaya bendera jatuh dia. Maknanya bendera jatuh tentera jadi macam kacau bilau. Bila dia jatuh bendera, ada orang akan naikkan bendera tadi. Supaya tentera tadi akan terus bersemangat berperang lah. Kan? Okey. Dalam Sunan Abi Dawud dengan isnad yang sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Satusalihuna ar-Ruma sulhan aminan, fataghzuna antum wa hum aduwan min waraikum, fatansuruna wa taghnamun, wa tusallimuna thumma tarji'un hatta tanzilu bimarajin zi talun, fayarfa'u rajulun min ahli an-nasraniyyati as-salib, fayaqulu ghalaba as-salibu, فغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة." Okey, tengok terjemahan dia. Kalian semua akan berdamai untuk menjamin keamanan. Maksudnya berdamai dengan tentera Rom, dengan pasukan Romawi. Namun kalian menyerang sedangkan mereka adalah musuh daripada belakang kalian. Maksudnya berdamai, maksudnya berlawan, berperang tadi. Tentera Rom mana bersatu dengan tentera Muslimin melawan musuh. Tapi tentera orang Islam berada di barisan hadapan, tentera Rom di belakang. Mereka mengkhianati daripada belakang. Tengok. Sehingga kalian menang, mendapatkan harta rampasan, berdamai, dan kemudian kalian pulang hingga akhirnya singgah di Maraj Zi Talul. Kan? Okey, di sini
kita boleh tengoklah, tengok tempat tu kan. Saya cuba Google Map tengok kan tempat tadi kat mana kan, di Telul. Kan tak ada masalah apa bagi kita. Kan? Maraj di Telul ni tengok nama tempat tu. Kita tengok map. Ni apa ni? Ni Sungai Pelong. Dia tak keluar. Dia keluar kampung saya duduk. Hai. Okay, image. Image apa image? Okay, image. Ni. Okay. Surya ni. Okay, ya. Nak tengok di Telul. Ni boleh kot. Kecil ya. Di sini. Ni Beirut. Okay. Ni lah kalau tengok dalam ni apa nama? Maraj ni. Di Dabiq. Ni kawasan ni. Ni kita tengok kan. Ada. Okay. Senang tu cari kan. Okay. Itulah nama saudara kan. Maraj di Telul di situ. Fayarfa'u rajulan min ahli Nasrani as-salib. Maka seorang pemuda daripada kalangan warga Nasrani mengangkat salib lalu berkata salib menang, sehingga pada orang Islam yang berada di barisan depan, sehingga seorang pemuda daripada kalangan kaum muslimin marah dan menghancurkan salib itu. Seketika itu pula Romawi khianat dan membentuk pasukan untuk pertempuran malhamah yang dahsyat tadilah, perang kan. Dalam suatu riwayat ditambah wa yathurul muslimun ila aslihatihim fayukarrimullahu tilkal asabah bisyahadah. Kaum muslimin berhamburan menuju senjata mereka, Allah memuliakan sekelompok itu dengan kesyahidan, mati syahid. Inilah yang menjadi sebab berkobarnya pertempuran dahsyat, sebagaimana telah dijelaskan oleh sejumlah hadis sahih dengan sangat gamblang, sangat jelas. Masing-masing daripada pasukan kaum muslimin dan Nasrani menyiapkan panji yang bisa mereka siapkan untuk pertempuran yang membezakan itu. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, aduun yajma'una li ahli islam wa yajma'u lahum ahlul islam. Musuh berkumpul untuk menghadapi warga Islam dan warga Islam berkumpul untuk menghadapi mereka. Peranglah. Batas akhir yang bisa dikumpulkan oleh kaum salib untuk pertempuran itu dari sebuah negeri Nasrani adalah 960,000. Kan? Daripada semua negeri Nasrani. Kemudian sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah hadis, mengingat bahawa mereka datang di bawah 80 buah panji. Di bawah setiap panji ada 12,000. Jadi kalilah. Kan? 960,000. Mereka turun di satu tempat yang bernama Al-A'maq ataupun Dabiq yang kita tunjuk tadi kan. Ni yang kita tunjuk tadi, kita ulang tunjuk, tak ada masalah apa ni. A'maq Dabiq tadi. Ya. Ni, tempat ni. Di sini nanti akan berlaku pertempuran ni. Keduanya, sebagaimana dikatakan oleh Nawawi, dua buah tempat yang sangat dikenal di dekat kota Aleppo. Aleppo dekat mana? Syam kan. Kekuatan pokok yang dimajukan ya, untuk menghadapi perang itu datang daripada Madinah Munawwarah, sedangkan pasukan Islam turun di Ghawthah dekat kota Damaskus. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, inna fustatal muslimin yaumal hamah bil Ghawthah ila janibi Madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madain Syam. Maksud hadis, pengkalan pasukan kaum muslimin pada pertempuran Al-Malhamah adalah di Ghawthah, sebuah kota yang berada dekat Damaskus. Itu adalah salah satu kota-kota indah di Syam. Okay? Jadi maknanya itulah dia yang kita baca daripada kitab ni pada hari ini, insya-Allah. Kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang.
والله تعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.